juga apa tu, DUN, Parlimen sama juga. Cuma sekarang daripada dah. Cuma kita tengoklah pada waktu betul. Ingat Trump dia downplaykan kepada, maksudnya kebimbangan tentang COVID ni, dia anggap benda ni remeh. Tu je. Tu yang Trump punya slack lah. Kalau rekod Trump memang dahsyat daripada segi ekonomi. Okay. Apa pun kita tengok macam mana cerita dia. Jom kita tengok dulu kepada kita punya Finviz. Okay. Kalau kita lihat ada dua benda yang merah menyala. Bitcoin masih lagi atas 13,000. Ada satu benda yang kita nampak agak teruk jugalah sebenarnya. Sebab kita dah lama tak nampak crude oil di bawah $35. Dan pada hari ini kita nampak oil jatuh di bawah $35. So itu merupakan satu hint, satu petanda yang agak negatif sebenarnya kepada pasaran. Sebab kita tengok kalau siapa kita tengok dekat Facebook kita sendiri, dekat page, dekat apa kata page viral, semua cerita pasal contoh airline punya pekerja apa yang kata kena berhenti dan tak ada pekerjaan, ramai yang banyak yang apa yang kata menganggur. Dekat Malaysia pun sendiri 800,000 yang berdasarkan data yang hilang pekerjaan. Okey, dan kita dengar lagi daripada Europe punya kes COVID pun dah makin banyak yang lockdown. Maksudnya kawasan-kawasan ataupun negara-negara penting seperti Jerman, Perancis, dia dah start, maksudnya bersasar lah kawasan-kawasan dia dah buat PKPD. Maksudnya lockdown. Itu nampak negatif kepada pasaran pada ketika ni. Minyak turun ada impact dekat Malaysia ekonomi juga ke? Kita tengok kita punya negara, apakah kita punya sumber utama ataupun kita punya GDP, kita punya hasil dalam negara kita, apakah yang utama, yang penting. Mungkin minyak juga salah satu ekspor terbesar ataupun ekspor utama negara kita. So kalau minyak jatuh, kita akan terkesan juga. Tapi kita bukan pengeksport minyak utama dunia lah. Kita tak masuk carta pun. Tapi kalau kita punya ekonomi base daripada minyak, kita akan terkesan. Okey, isu minyak ni kalau tadi saya ada terbaca daripada Rusia punya kes. Rusia punya cerita lah pasal oil ni. Nanti kita tengok apa sebabnya menyebabkan oil ni jatuh teruk. Tapi yang paling jelas adalah disebabkan faktor demand. Okey, demand side lah. Bila ekonomi banyak tutup, kita akan nampak permintaan untuk minyak tu pun akan drop sedikit. Bukan drop sikit, drop banyak juga. Tu yang kita nampak minyak dalam keadaan jatuh juga. COVID lockdown dekat Europe, betul. Dekat Europe banyak dah kes tinggi gila. UK kalau ikutkan daripada statistik tengah bulan 11 ni Tengah bulan 11 ni kes kemungkinan sampai ke 100,000. 50,000 ke 100,000? 100,000. Okay. So agak berat juga sebenarnya kes COVID ni dekat Europe, dan itu menjejaskan faktor demand dekat minyak. Okay, jom kita lihat agak quiet untuk sesi pada ketika ini. Cuma kalau siapa ada buka chart pada waktu pagi, kita ada sedikit gap. Okay, maksudnya ramai yang keluar position pada minggu ni disebabkan event-event yang agak besar. So kita nampak ada JPY tu drop sikit. Cuma yang menarik adalah CAD, Kanada. Ini tengok 3 currency utama iaitu high beta currency ataupun commodity dollar masih lagi mendapat demand. Maksudnya dalam keadaan bid, masih lagi dalam keadaan antara currency kukuh. Okey. Walaupun ada kebimbangan mengenai event-event New Zealand, AUD, Kanada masih kekal duduk 3 tangga utama ni, tangga yang paling kukuh pada hari ini.
Cuma kita lihat pada waktu US nanti ada tak berlaku U-turn. Okay? Kita tahu event ni besar dan kemungkinan ramai akan keluar position pada waktu US nanti. US buka pada pukul 10.30, bukan 9.30, pukul 10.30. So jangan takut pula tengok 9.30, asal tak bergerak lagi ni. Pukul 10.30 So waktu Zuli punya webinar nanti kita akan nampak pergerakannya. Okey. Jom kita lihat satu-satu. Euro USD pada ketika ini masih lagi kekal. Apa orang kata? Dia bermain di sekitar tempat open price. Baru bergerak naik 0.05. GBP USD pun sama juga. Lebih kurang tempat entry pula. Tempat apa orang kata? Tempat open price pagi tadi. Open pun dah pukul 6 pagi Pukul 6 pagi. Waalaikumsalam Faizal. Apa khabar? Okey, dia drop 0.12 disebabkan kelemahan GBP itu sendiri. Dan next adalah USD JPY bermain di sekitar tempat open. Okey, tak ada pergerakan lagi. USD Kanada, unik dan menarik untuk kita lihat. Masih kekal currency yang patutnya jatuh. Patutnya jatuh, tapi kita lihat belum ada pergerakan lagi untuk Kanada. Yang pasti kita tahu pada pukul 10 nanti, pukul 9.30, 10 nanti mungkin ada pergerakan untuk Kanada nanti. Okey, waktu dia buka. Alright, boleh fokus kat situ sebab kita nampak crude oil jatuh di paras yang agak rendah pada berapa bulan ni rendah. Tengok 3-4 bulan juga rendah 35 bawah $35. Okey, USD CHF ada kenaikan sebanyak 0.11% untuk hari ini. USD kukuh sedikit. AUD USD meningkat 0.19. Okey, ini komoditi dolar. Alright, dan diikuti dengan New Zealand USD pun meningkat 0.26%. Okey, dan Euro GBP disebabkan kelemahan GBP, Euro mendapat kenaikan sebanyak 0.26%. Okey. Dan last kali adalah GBP JPY disebabkan kelemahan GBP itu sendiri. JPY pun antara currency yang lemah, tapi pergerakan dia sebabkan GBP lagi lemah ke bawah pada ketika ini 0.12%. Okey, untuk minyak merupakan currency yang paling komoditi yang paling terjejas, yang paling teruk jatuh sebanyak 2.85%. Okey, sebenarnya dalam $1-2 pun dia agak besar untuk minyak ni. Okey, kita nak lihat di manakah support untuk minyak. Adakah support tu mampu dipertahankan ataupun terus drive through ke bawah. Dia terus terjun ke bawah. Tu kita nak tengok nanti untuk oil merupakan elemen yang penting untuk kita jeling-jeling pada ketika ni. Gold masih maintain di bawah 1900, bermain di 1,800 gitulah, tapi masih dekat-dekat je dalam $10 lagi nak capai ke 1,900. Okey, apa pun hati-hati, gold kemungkinan akan merupakan currency yang paling banyak pergerakannya pada event minggu ni. Okey, gold. Dan tak lupa juga selain daripada election pada waktu Rabu malam Khamis kita akan ada tu ni. Meriah. Esok ada RBA punya rate yang dijangka potong. Dijangka cut rate. Okey, 0.1. Sebelum ni 0.25. Dia nak turun lagi 0.1. Kalau dia rendah lagi 0, itu akan menjadi AUD kemungkinan besar akan lebih lemah. So event pada minggu ni memang banyak. Alright. AUD esok start. Tadi kita ada final PMI, okey, yang ada data bercampur-campur, tapi nampaknya di Eurozone ada peningkatan. Apa jadi kalau Trump kalah? Kalau Trump kalah maksudnya Biden menang lah. Kalau menang besar, menang tapau, kita akan nampak peralihan kuasa. Bila peralihan kuasa uncertain kepada pasaran. Okey? Contoh macam dekat Malaysia lah. Kalau contohnya sebelum ni kan, sebelum 3 tahun lepas lah. Sebelum ni BN memang memerintah. Lepas tu tukar kepada pakatan kan. So peralihan kuasa kita nampak benda tu tak stable. Okey? Mungkin pelbagai polisi yang akan diberhentikan dan setiap ingat
apa yang saya nampak, setiap menteri akan bawa polisi dia sendiri. Okey, dia mesti nak ada dalam ukiran sejarah. Walaupun benda tu menteri yang sebelum ni buat betul, tapi takkanlah kita nak mengiyakan yang betul tu kan. So kemungkinan dia akan tukar dan dia implementkan dia punya approach yang baru. Tu yang berlaku. Biasanya tu bila benda tu dalam politik dalam negara tu tak stabil bila peralihan kuasa. Okey, tu yang kemungkinan berlaku. Dan kalau dekat saham kemungkinan jatuh. Okey, dekat currency seperti high beta currency akan jatuh. Dekat currency seperti JPY, USD, CHF kemungkinan akan mengukuh. Okey, tu yang akan berlaku. So, pada malam nanti kita akan nampak ada news ISM Manufacturing PMI, kemungkinan tak akan ada impact apa-apa. Okey, impact pun biasa-biasa je sebab bukan benda ni yang nak dilihat pada minggu ni. Okey, nak tengok yang ini. Presidential election benda ni. Okey, esok pagi pukul 11.30 dah ada game. Dah ada start pergerakan. Dan data pekerjaan untuk New Zealand pada hari Rabu. Di samping kita menunggu ni, hari Rabu, kita akan ada result daripada election. So, apa lagi sekejap, mana ni? Ni, BOE ada juga pada pukul 8, hari Khamis. So, banyak dan hari Jumaat kita ada FOMC statement. FOMC. Dan pada malam tu, kita ada NFP. So, korang tak rasa ke macam meriah gila minggu ni? Okey. Baru depo ni drama dia. Baru depo untuk trade RBA. Okey. Baru depo trade RBA. Lepas tu esok dah ada election. Lepas election pagi-pagi tu ada New Zealand punya pergerakan. Memang meriah. Serius, ni memang minggu yang paling meriah. Siapa nak off lah. Paling selamat off, kita wayang. Kita layan drama. Nak layan drama best on Facebook. Add ramai-ramai rakan trader, confirm banyak drama. Selalu kalau positif currency akan naik ke? Selalu kalau positif, tak, dia tengoklah ada currency yang naik, ada currency turun. Kan currency dia duduk dalam pair. Dia masing-masing duduk dalam pair. Ada currency yang lemah, ada currency yang kuat. So kita tengok kalau contoh sentimen teruk, kita nampak JPY, USD, CHF selalunya yang akan menjadi currency pilihan. Kalau sentimen cantik, AUD, New Zealand, Kanada, antara currency-currency yang mendapat pilihan. So apa pun kita tengoklah apakah tema ataupun sentimen pasaran pada minggu ni. Kita tengok dulu, kita digest, dan kalau kita rasa nak juga, memang dah terketar-ketar macam dah Parkinson dah, nak masuk juga market, allocatekan certain amount. Ini adalah amount yang sanggup rugi pada minggu ni. Masuk, lepaskan gian juga. Kalau tak, simpan. Kalau tak ada peruntukan, kita layan. Minggu depan ada lagi. Minggu depan kita layan biasa punya trade. Okey? Boleh? Boleh tu dia. So minggu ni memang meriah lah. Satu persatu, back to back tau, setiap hari. Hari ni je senyap. Hari ni sepi. Ada PMI, tu pun final reading. Okey, cuma malam nanti ada ISM Manufacturing PMI. Tu pun final juga. So hari Senin hari ni hari bertenang. Siapa nak scalping sikit-sikit dia boleh lah. Okey. Jom kita tengok kepada chart kita. Tak yalah, kita tengok ni . Kita punya minggu lepas kita hanya ada satu sahaja trade idea yang trigger, iaitu NZD USD. Yang lain tak ada. So kita hanya ada satu sahaja yang trigger dan kita punya result dapat adalah 1.05 dan pada minggu ni inilah dia. Ini adalah plan kita pada minggu ni. Apa currency yang kita nak buy, apa currency kita nak sell, kita dah plan kan. Okey? Siap ada color merah tu. Dah dimerahkan. AUD, Euro, Kanada, itu antara currency yang saya amat teruja untuk cari peluang sell dia pada minggu ni.
Dan yang saya nak cari peluang buy adalah JPY. USD saya tak sangat, cuma saya nak, sebab USD dah memang event dia, so saya akan beralih pada JPY. Mungkin okey sikit lah daripada USD, mungkin kita tak tahu ke mana pergerakan dia. JPY kemungkinan agak menarik untuk kita jeling-jeling. Okey, so fokus utama saya pada minggu ni nak padankan yang sell tu dengan JPY. Okey, AUD JPY ke, Euro JPY ke, CAD JPY. Tu antara fokus pada minggu ni. Dan kalau kita ada setup lain, kita layan lah. Alright. Boleh apa pun kita try trade idea kita macam mana minggu event. Minggu paling meriah. Ke manakah hala tuju dia? Adakah kita rugi semua ataupun macam mana? Okey, ni hasil kita. So, minggu lepas 1.05 dan kita punya ekspektasi untuk mingguan 0.56, ekspektasi untuk satu position buy position 0.5. Okey, ni result kita. Kita dah ada rekod hampir dah setahun. Okey, dah boleh sambut birthday dah. Kita rekodkan ni daripada week 1 November. Daripada 1 November tahun lepas dan kita dah masuk first week November pada tahun ni. So dah cukup setahun dah result kita. Okey? Boleh? Kalau ikutkan setahun, ini kita punya jangkaan projection kita. Third quarter, 1 tahun, dekat sini kita punya level. So kita akan bermain dengan position size $100. Okey, satu setup $100. Okey, boleh? Itulah kalau ikutkan daripada jangkaan, inilah game kita. Okey? Boleh? Alright. Jom kita teruskan kepada kita pukul sekarang 8.24. Okey, jom kita masuk sikit trade idea kita. Okey, kita tadi nak cari apa? Euro JPY. Mengajuk. Kejom. Hello. Ada dengar? Apa pasal benda ni tak bergerak? Pangkal lah. Pangkal lah, marah pula. Slow pula. Okey. Euro dengar Euro JPY. Oh, City Hour. Dengar. Asal lah lag. Dah lah merajuk lah dengan dia. Apa pasal dia tak nak tu lah? Yang benda ni. Okey, kita merajuk dengan dia kejap. Kita tengok sini lah. Okey. So apa yang kita nak? Ada divergence. Gold. Alright. Semua orang di dunia tengah pakai investing. Tu lag. Tak bergerak. Ke broker tutup ni? Broker tutup kan? Ke off dia punya tu. Dia tak fitkan apa-apa. Takut election esok. Entahlah. Korang punya investing boleh buka tak? TradingView.com. Chat. Okey. Euro USD daily. Broker pergi lobby undi ya. Okey, tu lah. Ya, investing tak boleh buka. Dia gila. Pangkal lah. Test sekali. Mencuba lagi Kalau tak kita pakai MT4 je. Okey. Memang dia tak nak. Dia tak nak layan. Dah lah. Merajuk je lah. Okey, jom. Tak boleh buka juga Faizal, tak boleh buka juga. Investing lain.
Wakaf di lobi undi. Semua orang di dunia. Tak boleh. Okey. So kita tak boleh buka dekat investing. Kita layan dekat sini lah. So kita sebenarnya nak cari, kita tak boleh buka ringkuk kat sini tau. Tapi tak apa. Kita kosongkan chat. Okay, kita masukkan Euro JPY. Euro JPY kita nak sell. So kita cari kawasan-kawasan yang menarik. Terdekat tak ada Kita ada kawasan ni satu. Okey. Kawasan ni satu. Tu kita punya support yang terdekat. Resistance sini. Support become resistant. Dan sini satu. Macam mana tarik macam senang je. Okey, macam ni. Kalau tak kan kita guna ringkuk. So, macam ni Korang kecilkan. Ni mengajar macam mana cara tu pakai. Okey. Korang kecilkan sekecil-kecil umat. Okey, paling kecil. Dan tengok dekat current kita tengok yang ni harga semasa kan. Tengok yang paling dekat dengan harga semasa. So sekarang bawah ni dah tak ada. Bawah ni dah kosong. Kita tak nampak. So tu that's why kita cari yang sebelah. Okey. Dan cara nak tarik dia, cara nak pakai dia adalah dah kecil kan. Tengok mana point yang paling banyak dia kena. Okey. Ni kan. Paling banyak kena. So kita tengok saya letak di kawasan ni. Tak hiraukan pada candlestick lah. So sini sebagai satu resistance ataupun support. Yang ni resistance lah. So ini adalah memang paling signifikan lah kat sini satu. Dan ini 1, 2, 3. Ini pun kawasan yang kita boleh lihat, kita boleh ambil. So ini adalah kawasan-kawasan resistance dan juga support yang terdekat yang kita boleh ambil. Ini pun antara yang cantik juga. Tengok sini satu point dah kena. Sini satu, 1, 2, 3. So ini memang orang kata kita boleh pakai. Ini antara significant level yang kita boleh ambil. Alright. So kalau contohnya dia melakukan kenaikan yang paling best adalah jika harga sampai ke kawasan-kawasan ni. Baru kita cek peluang untuk sell. Okey, sampai ke area sini. Alright. Ni untuk Euro JPY. Apa benda ni? Euro Turki. Dan next AUD JPY. AUD JPY pun kita nak cari peluang sell. Setakat ni ini adalah kawasan resistance kita yang terdekat. Dan ini adalah support become resistance. Kat sini. Dan sini adalah kawasan support kita untuk minggu lepas punya low. Okey, dan kita ada lagi tak? Tak ada. Okey. So sini. Sini antara yang best. Kita tunggu area sini. Kalau ada test satu ataupun dua, baru kita boleh cari peluang untuk short. Ni adalah level-level yang menarik lah. Kalau sampai atas sikit lagi, baru kita cari peluang untuk short. Tu kita tengok ada tak pattern-pattern yang menarik untuk kita lihat. Okey. Dan satu lagi apa tadi? AUD. Apa lagi ya? AUD. CAT CAT satu lagi. Investing chart dia maintenance. Asal buka dia ni lagi. Merajuk dah. Satu lagi. CAT JPY. Okay, last. CAT JPY. Okey, CAT JPY kita nampak dia tengah melakukan mana level nak ambil. Ni ni sekarang dia dah break, dia tembus ke atas kawasan resistance kita yang sekarang. Okay, dan next resistance kita ada yang ni dekat-dekat ni. So tak berapa kemas lah kalau kita nak ambil. Yang ni sekarang yang terdekat, sekarang dia dah break dan kita tengok adakah dia boleh sustain untuk teruskan ke atas ataupun dia akan start turun ke bawah. Okay, ada lagi label. Ni je lah dua. Kalau ada sini pun tak best. Ada satu lagi. Ni
Ni. 1, 2, 3, 4, 5. So area banyak. So sini ada 3 resistance yang kita ada. Dan sekarang kita tengok di manakah kawasan support yang ada. Kita ada satu sini. Okay. Tu dia. Next support adalah bawah ni sikit tadi. Okay. Tu antara support yang terdekat. Yang lain tak ada. Kawasan lain jauh lagi. So untuk setakat ni sebelum election, rasanya area sini lah dia akan bermain. Dia tak akan break mana-mana kawasan. Dia akan bermain di dalam range ni. Okay. Nak break atas perlukan momentum yang kuat. Nak break bawah perlukan momentum yang kuat. Momentum yang kuat adalah datang daripada event-event seperti election ni. Kemungkinan akan adalah spike atas bawah. Ini low liquid low liquidity pada ketika ni. Mungkin atas bawah pergerakan lebih gangster. Okay. Kenapa tak main guna nak guna market profile? Kita ada market profile. Sekejap saya pangkah kejap yang ni. Okay. JPY ada yang suruh pula market profile. Kau faham ke market profile ni? Okay 10 hitam. Lihat. Okay. So apa yang nampak dekat sini? Sekejap Okay. So kita ada beberapa kawasan hotspot. Contoh di kawasan sini. Kita akan loadkan. Okay. Kemungkinan price akan melakukan something di sini. Dia dah sampai area ni. Dan kita akan lihat ada tak berlaku pusingan. Dah masuk kawasan low profile pada minggu lepas. Okay, dan next adalah di kawasan low sini. Low minggu lepas. Tu yang kita lihat apa benda tertekan tadi. Okay, dekat sini. Okay, untuk semasa. Ini adalah level-level yang perlu dia break. Ini pertama, ini yang kedua. So, ini adalah range yang dia tengah main. Sama ada price akan melakukan rejection di sini dan dia tengah buat sekarang. Alright. Buka candlestick. Yelah. Ni. Price tengah buat. Tengah reject, tengah test kawasan ni. Okay, kalau dia melakukan penurunan, okay, next level yang dia akan test adalah di sini. Okay, di sini. Boleh? So ini adalah dia tengah test, dah masuk dah kawasan. Low note kat sini. Alright. So, bila sesi bercakap ni menarik tau. Apa yang saya nampak adalah dia akan masuk sini, dia akan reject. Turun jauh, tak jauh, kita tak pasti. Yang penting ini adalah kawasan yang perlu dia test. Alright. Dia perlu test. Kita tengok yang sebelum ni apa yang berlaku dekat kawasan ni adalah kawasan POC. Kawasan ni yang banyak level ataupun banyak trader antara buyer dan seller berlaku transaction kat sini. Ni POC punya level. So kita tengok kawasan ni memang betul-betul signifikan. Sama ada dia berjaya break ataupun dia reject. Tu kita tengok. Ni first task yang dia kena buat pada minggu ni dan dia tengah melakukan something kat sini. Dia tengah reject. Okay. Dan next level adalah di bawah ni. Berjaya tak dia sampai bawah ni. Kalau dia nak break bawah ni perlukan momentum, volume yang lebih tinggi. Okay, boleh? Tu yang kita boleh lihat lah untuk market profile. Pada minggu ni adalah untuk CAC JPY saya tengah fokus gila-gila dekat CAC JPY ni. Kalau korang nak join pun letakkan certain amount lah CAC JPY. Okay. Zuli punya tu saya tak pasti dia ada ke tak. Nanti saya tengok kejap saya keluarkan dekat ni kejap. Dia punya file. Sekejap Zuli punya Outlook.
Alright. So CAT JPY. Okey, ada juga. CAT JPY hala tuju dia naik sekejap, lepas tu dia akan test ke bawah semula. Alright. Sekarang dah naik 7. Ni latest ni ke pukul berapa dia update ni? 5.32. Okey. Ni latest kat sini lah. Harga tengah test. Dah sampai rasanya. Dah sampai point 4 dan dia akan menuju ke point ke 5. Okey. Point 5. So banyak sebelum dia bounce balik ke atas dan dia akan lakukan penurunan yang lebih jauh. Sebab kalau tengokkan daripada sini, semua sekali dia markingkan perjalanan dia adalah ke bawah. Okey, boleh jadikan sebagai rujukan Julie punya outlook ni. Ni rosak. Merajuk dengan dia. Okey, boleh? So kita tengok apa yang berlaku. So apa yang kita nampak daripada market profile, ini adalah level yang agak menarik untuk kita jeling. Okey, dah lah. Kita masuk kepada topik kita, moving average. Buat satu lagi, Euro JPY dengan GBP JPY. Korang nak trade GJ Okey, layan GJ. Ada yang position ke tengah floating ke JJ? Apa floating minggu ni? Berdosa lah floating minggu ni. Weekly, kita pakai weekly Ambil 10 je. Kamal Jack. Janganlah floating minggu ni, berdosa. Dah minggu gangster. Ini minggu kalau floating dia tak ada bagi maaf tau. Apa asal dia? Ni pun nak merajuk juga ke? Okey, jom kita bercakap. Jom kita bercakap dengan chart Alright, ni kot paling sesuai. Okey. So kita ada dua kawasan. Korang boleh tengok satu sini. Makikan satu level. Sini pertama, kawasan dia. Kita tengok, dia dah test sekali. Kita tengok ada tak lagi sekali. Ini adalah kawasan low note pada minggu lepas. Dan ini adalah low session pada minggu lepas. Okey. Dan kalau contohnya dia berjaya break ke bawah sini. Okey, jom. Ni saya fighter kalah dulu. Okey. Ni jom saya ajarkan cara bercakap. Ni tengok Kalau kalau contohnya price berjaya break low sini. Okey, next dia akan bermain di kat mana? Dekat kawasan POC 345 minggu lepas. Dia akan main kat sini, dia akan sideways sekejap dan dia akan test last kali session. Low session sini. Okey, dia akan bermain dengan low session sini. Alright. So, kalau naik atas pula, kalau contoh dia berjaya break sini, dia ada dua kawasan yang dia perlu break, sini satu dan juga atas sini satu. Alright. So, kita memang jelas sini kawasan yang kita lihat dan juga sini kawasan yang kita nak lihat. Okey? Itu dia. So, ini adalah kawasan-kawasan yang perlu kita fokuskan. Alright? Yang pertama, ni kat tengah-tengah dunia. Kalau nak buy sell memang tak steam langsung. Faham tak? Nak buy sell kat sini tak best. Nak sell kat mana? Kat atas sini ataupun kat bawah sini. Dekat atas lah. Sell kat atas lah. Kalau nak buy dekat bawah sini. Tapi yakin ke nak buy GJ? Okay, saya takut. Saya tak berani untuk lawan dengan JPY pada minggu ni. Kalau contohnya JPY naik, maksudnya saya rugilah tu. Takut pada minggu ni. Okay. So, kita ada dua option. Sama ada kita tunggu kat atas ni ataupun tunggu atas ni. Jarak 70 pip. Okey. Sekarang kita tunggu. Tunggulah dekat area sini, atas ni. Okey. Tunggu dia naik area sini, baru kita take peluang untuk sell. Okey. Kalau contohnya dia berjaya break sini, dia akan main kat mana? Atas ni, confirm. Dia akan naik dia terus atas sini. Okey. Kalau dia break sini, next terus atas ni. Kalau contohnya dia break sini, dia akan sideways kat sini. Kalau contoh dia akan terus turun ke bawah, inilah level yang akan dia test. Okey, dia akan bounce sekejap, lepas tu dia tengok berjaya tak level ni dipertahankan ataupun dia terus break ke bawah. Okey, ini untuk GBP JPY.
Boleh 2 cukup lah untuk market profile. Saya fokus memang CAD JPY, AUD JPY, Euro JPY. Itu antara 3 currency yang saya 3 pair yang saya fokus gila-gila pada minggu ni. Okey, boleh? Boleh Right. Jom kita masuk topik kita. Kita akan bermain dengan moving average. Moving average berapa yang menjadi favorite, yang selalu menjadi fokus kita? Selalunya saya akan gunakan moving average. Jomlah kita go through ni dulu. Moving average, kena take note, moving average adalah indikator mengikut trend yang kita gunakan untuk lihat ke manakah price tengah buat. Apakah hala tuju price tu, apakah structure price tu. Itu yang kita lihat. Trend dia ke mana. Dia memang adalah indikator yang menunjukkan keadaan price tu tengah buat apa. Ia tidak menjangkakan tindakan pasaran pada masa depan, tapi dia tunjukkan price tengah buat apa sekarang. Itu dia. Moving average digunakan untuk mengenal pasti arah trend dan menentukan paras sokongan dan juga rintangan yang berpotensi. Okey, ia boleh dianggap sebagai trend line yang melengkung. Itu kita kena tahu Okey, sebagai contoh, moving average 3 bermaksud apa? Dia pun ratakan 3 hari, 20 campur 19 campur 18 bahagi dengan 3. So dapatlah 19. Okey, kalau contohnya moving average 5, okey, bermaksud 5 hari. 20, 19, 18, 17, 16 bahagi dengan 5, dapatlah 18. Okey, itulah function moving average. Dia mempuratakan data yang ada. Elemen yang penting dalam ni selalu berapakah tempoh masa yang perlu digunakan. Orang kata berapakah period yang power. Berapakah period yang power. So kita boleh letakkan range. 5 hingga 25 adalah short term punya range. Okey, purata jangka masa pendek. Ni contohnya kalau untuk middle yang suam-suam biasa-biasa 26 sampai 49. Dan untuk jangka masa panjang selalu saya akan gunakan 50, 100 dan juga 200. Itu adalah favorite moving average kalau saya gunakan. Okey, 50, 100 dan juga 200. Harga apa yang digunakan? Banyak harga yang selalu digunakan iaitu ada yang gunakan high, low dan juga close. Jika MA10, apa Kamal? Okey, kebanyakan pengiraan purata digunakan harga tutup, close price. Itu selalu orang gunakan. Ada yang gunakan harga median bahagi 2. Ada gunakan harga typical, maksudnya high, low, close bahagi 3. Pemberat harga tutup, apa bahasa Melayu dia? Weighted close price. Ada ke? Kita tengok moving average. Moving average, kejap saya pun lupa. Weighted close. Weighted close price weighted close price, high, low, close, close. Campurkan high, low, close, close bahagi dengan 4. So dapatlah benda tu. Okey, teruskan perjalanan. Simple moving average selalu dikena kecam. Kenapa kita puratakan semua sekali? Maksudnya semua harga kita puratakan sama je bacaan dia. Daripada hari 1, hari 2, hari 3 kita puratakan sama je. Dan dia menjadi satu option kepada pedagang-pedagang untuk memilih. Untuk pilih untuk apa type. Contoh macam ni. Kita tadi trend, moving average. Ni kita selalu gunakan method simple, tapi kita ada exponential, smooth, linear, weighted. Okey, kita ada 3 lagi. So total ada 4 method yang kita boleh gunakan. Masing-masing hanya berbeza daripada segi kiraan. Okey, kiraan dia berbeza. Sekejap mana slide dia. Sebagai contoh, kita ada simple yang pukul rata, dia bahagi sama rata semua. Exponential dan weighted memberikan pemberat yang lebih banyak kepada harga terkini, latest price. Exponential pun dia bagikan harga terkini, dia tu. Weighted dia tekankan lebih kepada close, maksudnya harga terkini, maksudnya recent price, recent close price. Okey, triangular memberikan pemberat yang lebih kepada harga di tengah-tengah
Contohnya kalau 10 dia bagi yang tengah-tengah tu yang dia beratkan. Moving average variable mengubah pemberat berdasarkan turun naik harga. Okey, ini antara metod ada orang gunakan candlestick cross dengan moving average, kita boleh cari peluang signal untuk buy ataupun sell. Okey, ni. Contoh macam ni kalau price berada di bawah moving average, senang cerita dia memberi gambaran trend tengah menurun. Kalau dia break ke atas, memberi maksud trend tengah menaik. Bearish price crossover. Ni pun sama juga, price ada berada di atas moving average, itu bermaksud trend tengah dalam keadaan uptrend. Kalau dia break dia ke bawah, ini trend dalam keadaan downtrend. Okey, double crossover. Orang selalu menggunakan double crossover dalam memberi signal. Okey, sebagai contoh, bila crossover moving average pendek, dia cross dengan yang panjang, ini memberi signal menaik, signal buy. Okey, ramai orang gunakan method macam tu. Dan kalau contohnya moving average yang pendek cross ke bawah, moving average lebih panjang, itu memberikan signal sell. Okey, dan next adalah teknik triple crossover. Ini yang digunakan oleh RC Allen. Dan menggunakan kombinasi moving average 4, 9, 18. Itu teknik si Allen. Siapa yang nak try scalping menggunakan teknik dia pun tiada masalah, boleh try. 4 hari mengikut trend dengan sangat dekat diikuti dengan 9 hari dan 18 hari. Ini siapa yang nak scalping boleh gunakan method RC Allen ni dengan time frame yang lebih rendah. Okey. Dia punya cara macam mana? Dia kena semua sekali seiring, sekata, sehati dan sejiwa. Maksudnya merah atas hitam atas biru. Maksudnya 4 atas berapa tadi? 8 ni. Atas 9 atas 18. Itu dia. So mesti dia bergerak selari baru boleh cari peluang untuk buy ataupun sell. Ni bearish untuk sell lah. Mesti isyarat dia. Sah mesti dia selari baru kita boleh cari sell. Macam mana nak tambah 3 line? Macam mana tambah 3 line? Okey. Tambah 3 line. Moving average 4. Berapa lagi? 9. Berapa lagi? 1, 18. Merah. Okay, so kita nampak tu. So, macam ni. Dia memberi signal lah. Dia mesti selari macam ni Contoh, hijau paling pendek kan. Hijau atas hitam, atas merah. So, dia dah sekali semua sekali. Ni dah tambah lah ni. Dekat mana kita buy? Kat sini. Hitam ni cross, kat sini buy. Okay? Kat ni buy. Bila kita nak close, bila hijau cross hitam, kat sini kita close. So kita dapat berapa ni? Sini kat mana buy atas ni. So kita dapat dalam 14 pip. Macam tu lah lebih kurang untuk lebih pada scalping. Tapi kalau yang di problem adalah kalau dia sideways macam ni. Tu problem. Macam ni macam ni okey lah. Dia atas hijau, atas dia mesti selari hijau, hitam, merah. So kat sini kita buy. Okey. Dan bila dia cross kat sini, dia hit dia cross. So kita check peluang untuk close. Okey, close. So dapat apa? 23 pip. Macam tu lah. Okey. Dia buat macam tu baru kita check peluang untuk close. Alright. Ataupun boleh gunakan macam ni, candle. Kalau gitu nanti takut dia banyak pula dia ambil. Okey, macam ni. Kalau contohnya candle ni kan, close bawah daripada hijau, kita close lah dia position. Alright. Dia tengah pergi. Dah puas, dia close kat bawah hijau, kita close position. Macam ni kan. Ni cantik. Hijau, hitam, ni kat sini. So candle dia sebelah sini. So kat sini kita sell. 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 Bila hitam ni dia close kat atas daripada hijau ni,
kita cari peluang untuk close position. Ikutlah terpulang. Tu maknanya teknik, ni teknik teknik memang ramai orang suka. Try lah menyekaping. Apa punya bahasa? Bukan meng-scam. Meng-scaping. Boleh? Try lah meng-scaping sikit. Slow-slow. Tapi nanti kita akan ceritakan topik untuk scaping ni sesuai untuk semua orang ataupun tidak. Alright, boleh tu dia. Jom kita teruskan. Moving average rebound ni adalah moving average yang diciptakan oleh Abrahamis. Gabungan daripada beberapa moving average untuk membentuk trend dan memberi signal untuk buy ataupun sell. Moving average perform ketika market tengah dalam keadaan trending, dan kalau dalam keadaan sideways memang tak perform. Okey, MACD. MACD adalah moving average convergent and divergent. Itu adalah nama penuh dia. Dia adalah hasil daripada hasil tolak antara dua moving average, EMA 12 dan juga EMA 26. Alright. So hasil tolak dia dapatlah jawapan. Dapatlah bukit MACD tu. Kalau dekat MT4 dapatlah bentuk-bentuk MACD tu. Ni kalau MACD kat oscillator MACD. Alamak. Kejap saya default kan. Okey. So yang ini bukit-bukit MACD. Bukit-bukit MACD ni adalah hasil tolak daripada dua moving average tadi. So dapatlah bukit-bukit MACD. Okey. Jom kita teruskan lagi. Dia cara permainan dia yang pertama adalah center line. Bukit MACD tadi, dia atas kosong, maksudnya trend lebih berat ke atas. Bawah kosong, trend lebih berat ke bawah. Okey. Dan kita ada signal. Yang warna merah tadi. Warna merah tadi mungkin boleh kita cari peluang kalau nak buy. Boleh cari peluang kalau dia tengah cross. Yang bukit tu cross pada signal. Maksudnya trend tengah nak menaik. Yang ini trend tengah nak menurun. So itu antara kegunaan MACD. Okey, kita boleh pakai signal ataupun menggunakan center line sebagai kita punya cara untuk entry. Antara buy ataupun sell. So terpulang, mana-mana yang kita rasa selesa kita boleh pakai. Alright, kita masa dah mencemburui. Histogram, ni kalau kita nak guna histogram ni adalah dekat dalam investing kita ada. Dia hasil tolak antara yang ini, hijau ni dengan yang merah. So dapat yang bawah. MACD sebenarnya kita ada boleh gunakan untuk divergent sekali. Okey, divergent. Topik divergent nanti kita akan sambung nanti. Sekarang kita tak sempat untuk ceritakan menggunakan MACD menggunakan divergent dalam MACD. Saya suka guna MACD menggunakan divergent, menggunakan indikator MACD. Tu antara benda yang paling best. Okey, boleh? Ni contoh. Tak sedap pula tengok candlestick Alright, ni contoh hijau dah cross hitam. Kita tunggu. Dah lah. Dah lah, merah paling lambat kan. So kat sini kita boleh cek peluang sell. Kalau tengok daripada indikator ni, sekarang dia menunjukkan sell. Bila? Tadi. Sekarang lah. Sekarang punya sell. Buatlah YouTube channel bang. Saya under contract dengan SM So apa-apa yang di-sharekan, SM curi. Tak adalah. Maksudnya untuk SM lah. SM ada, nanti pasti kita akan releasekan macam-macam YouTube. Macam-macam video ada kat dalam YouTube. Tapi under SM. Buat masa ni under SM. Alright? Tak tahulah nanti. Mana tahu tahun depan ke. Tahun depannya lagi ke. Tengoklah setakat ni dengan SM dan bergembira dengan SM. So kita bergembira lah dengan SM. Berita baik, senang nak tengok ulangan. Banyak tapi banyak tips lah, 2-3 minit punya video. Bukan karangan macam ni. Okey Bimon, terima kasih semua. Zuli punya webinar rasanya dah boleh, Zuli dah boleh log in, boleh masuk Zuli punya webinar.
Okey, Siti Hawa terima kasih, Kian terima kasih, Bimo thank you, Kamal Jack terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungat, boleh tukar team Dungat. Aduh. Apalah, Oleh tu patut pecat. Nak sokong pun tak ada mood. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye. GGMU. Forza Juve. Tu kena tukar Forza Juve. Ni hashtag tu. Okey, bye-bye.